Revolusi Industri 4.0 menurut pengasas Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution menjelaskan, revolusi industri keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi, sentingan genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Dalam erti kata lain, dalam nak lebih mudah faham, hidup manusia akan lebih mudah dengan menggunakan bantuan robot yang akan mengurus hal ehwal dan tugasan harian. Baiklah, bersama saya ada dua orang ahli panel. Panel pertama kita Muhammad Zaid Hanif bin Roshdi iaitu Ketua Pegawai Kewangan, dan panel kedua kita Profesor Fakulti Sains dan Teknologi Nur Adriana Sofia binti Ahmad Zaki. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, kita balik kepada topik iaitu cabaran dalam revolusi industri 4.0. Saya ingin menjemput panel pertama kita untuk memberi hujah beliau tentang perkara ini. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Zahani bin Rosdi. Seperti yang telah dikatakan oleh moderator, saya merupakan Ketua Pegawai Kewangan. Jadi saya akan mengulas sedikit. Zaid, kamera mana? Sekejap, saya kena ulang balik. Saya kena screenshot ni. Buka ke? Oh dah. Sangat. Sikit. Okey dah. Dah. Ahli panel satu lagi on. Kejap saya nak screenshot. Lepas tu, okey. Teruskan. Oh. Okey, terima kasih kepada moderator Aisyah. Seperti yang semua telah ketahui, saya merupakan Ketua Pegawai Kewangan. Jadi saya akan mengurai sedikit beberapa cabaran dalam aspek ekonomi negara kita. Sebelum melanjutkan saya punya hujah pada hari ini, bagi saya memperkenalkan diri saya sendiri. Okey, nama saya Muhammad Zahani bin Rosdi. Pegawai Kewangan Negeri Selangor yang berada di Jalan Sultan Shahaluddin Ibn Shah Al-Haj, yang berada di Shah Alam Sheikh Sen 6 tak silap. Okey. Untuk meneruskan kita punya majlis pada hari ini, saya akan menghuraikan sedikit apa itu revolusi 4.0 ini dalam sektor ekonomi. Okey, revolusi ini berkemungkinan akan dapat memberi kesan terhadap ekonomi sesebuah negara. Memang tidak dapat dinafikan lagi, revolusi industri 4.0 ini akan meningkatkan ketaksamaan dalam ekonomi rakyat ini. Kerana revolusi industri 4.0 ini menguntungkan golongan yang kaya daripada golongan yang miskin. Golongan yang kaya dapat mengurangkan pembaziran dalam organisasi mereka, menyebabkan negara kita sebagai negara yang saksama bagi kerajaan dan juga rakyat. Kerajaan juga banyak mempertimbangkan hal ini supaya revolusi ini dapat memberi manfaat kepada golongan-golongan dan miskin, dan juga jika revolusi ini hanya menguntungkan golongan kaya, ia secara langsung memberi impak negatif kepada golongan bawahan dalam segi mencari pekerjaan, kerana revolusi 4.0 ini dapat kita lihat dia banyak melibatkan penggunaan robot yang amat maju untuk membuat kerja. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa cabaran dalam ekonomi ini membawakan kepada satu lagi cabaran, iaitu peluang pekerjaan bagi rakyat-rakyat kita. Perkara yang paling penting dan dibimbangkan oleh rakyat kita sendiri ialah peluang pekerjaan mereka dalam era revolusi industri 4.0 ini adalah dengan teknologi, robot pekerjaan dan juga mengendalikan kilang akan berkurang. Kalau pada hari ini kita dapat lihat banyak orang bekerja dalam servis penghantaran makanan, mungkin pada masa akan datang pekerja ini akan diganti dengan kenderaan
automobil macam tu. Kerana situasi ini seperti di Amerika dan juga sebahagian daripada negara Eropah juga telah melakukan hal ini dan merubah pekerja-pekerja yang menghantar makanan kepada robot-robot autonomi. Okey, dalam situasi ini peluang pekerjaan bukanlah berkurang, tetapi akan berlakunya anjakan dalam sektor pekerjaan. Dalam erti kata lain, permintaan pekerjaan berkemahiran tinggi akan meningkat manakala permintaan untuk pekerjaan berkemahiran rendah akan berkurang. Hal ini akan memberi kesan yang pahit kepada pekerja-pekerja yang berkemahiran rendah. Walau bagaimanapun dalam setiap revolusi industri yang terdahulu, perkara ini tidak asing lagi. Ianya memberikan kesan pada awal revolusi dan akan pulih setelah berlaku dalam kematangan pihak kerajaan, swasta dan masyarakat. Dari sudut pandang yang positif, masyarakat sesebuah negara akan berganjak daripada masyarakat yang berkemahiran rendah kepada masyarakat berkemahiran tinggi. Tekanan yang berlaku dalam sistem pekerjaan membuatkan masyarakat perlu dalam apa jua sekalipun menjadi seorang pekerja yang mahir. Ini juga menunjukkan bahawa setiap pekerja... Laju sangat ke? Siapa saya sambung lagi? Perkara ini sangatlah membimbangkan rakyat kerana sebahagian daripada mereka tidak ada duit untuk bagi makanan kat keluarga, untuk menjana masa depan mereka, untuk membayar yuran persekolahan anak-anak mereka. Jadi ini yang menunjukkan bahawa cabaran yang perlu kita ketahui dalam revolusi 4.0 ini adalah dengan yang berpunca daripada masalah sektor kewangan dan juga peluang pekerjaan. Itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Sorry cakap laju sangat. Hujah yang mantap dan penuh dengan isi daripada panel pertama kita. Jadinya kita dapat lihat bahawa pendidikan amat penting sebenarnya dalam revolusi. Banyak kebaikan dan juga dalam revolusi ni sebenarnya banyak kebaikan dan juga keburukannya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada panel pertama kita, Zaid Hanif. Jadinya saya ingin bertanya kepada panel kedua kita, Profesor Nur Adrana Sofia, tentang cabaran dalam merealisasikan revolusi industri 4.0. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas soalan tersebut. Sebagai pengenalan, nama saya Nur Adrana Sofia. Saya merupakan Profesor Fakulti Sains dan Teknologi. Sebagai pengenalan, revolusi perindustrian pertama hanya bergantung kepada penggunaan mesin berkuasa wap. Revolusi perindustrian ke-20 melibatkan kuasa elektrik. Diikuti revolusi perindustrian ketiga berasaskan teknologi maklumat dan komputer sebagai tonggaknya. Bagaimanapun, pada revolusi 4.0 banyak menggunakan teknologi baharu seperti automasi, Internet of Things (IoT), analisis dan big data, simulasi, integrasi sistem, penggunaan robotik dan cloud yang bakal merancakkan kemajuan landscape dunia moden. Jadinya, cabaran pertama yang saya ingin nyatakan di sini ialah keperluan kita dalam bergerak seiring dalam perubahan atau transformasi digital. Perubahan bukan suatu perkara yang mudah. Untuk berubah, ia memakan masa dan kos yang tinggi. Pekerja dalam organisasi tersebut perlu berubah dari segi skill dan attitude. Organisasi mungkin enggan berubah ke arah revolusi industri 4.0. Ini kerana mereka perlu mengeluarkan perbelanjaan yang agak tinggi dalam infrastruktur teknologi baru yang mungkin menelan belanja jutaan ringgit. Mereka juga perlu berbelanja untuk memberi latihan kepada pekerja mereka untuk mempersiapkan pekerja dengan teknologi baru. Semua perkara di atas bergantung kepada CEO atau pemimpin sesebuah syarikat. Jadi sekiranya cabaran teknologi baharu yang kompleks itu tidak diberi penekaan sewajarnya, ia boleh menyebabkan Malaysia jauh ketinggalan dalam persaingan di peringkat global. Baiklah, terima kasih kepada Profesor.
Sebenarnya saya amat setuju dengan Profesor sebab baru-baru ni saya ada baca bahawa Ketua Pakar Pendidikan Tinggi Bank Dunia Francisco dalam seminar Revolusi Industri 4.0 berkata, sistem pendidikan tinggi di seluruh negara juga akan mengalami perubahan hasil Revolusi 4.0. Jadi perlulah kita bersiap sedia untuk mengalami perubahan ini. Jadi saya ingin bertanyakan sekali lagi kepada panel kedua kita, Nur Adriana Sofia, apakah cabaran dalam Revolusi 4.0 dalam aspek pendidikan? Baiklah, inovasi dalam sistem pendidikan, sistem pembelajaran dan pengajaran PNP haruslah lebih berinovatif dan bersesuaian dengan keperluan revolusi digital. Ini agar mampu melahirkan pelajar yang berinovatif, berkebolehan dan berkemahiran tinggi. Justeru, kelestarian akademik perlulah ditambah baik dengan menyerapkan elemen digitalisasi dalam mainstream pembelajaran. Hal ini pasti akan membantu pencapaian pelajar di samping mendidik minda mereka agar lebih bersedia terhadap persaingan kerjaya dan kehidupan pada masa hadapan. Menurut kajian yang dibuat oleh beberapa badan pendidikan di Amerika Syarikat seperti American Council on Education, Huron Consulting Group dan Georgia Institute of Technology, kebanyakan institusi pendidikan di Amerika Syarikat masih membuat perancangan medium term, bukan long term, dan hal ini tidak cukup bagi mereka untuk melahirkan graduan yang bersaing tinggi dan berinovatif serta menepati citarasa pasaran semasa di era transformasi digital 4.0. Pihak kerajaan telah mengambil inisiatif dengan membina kemahiran pengekodan dalam kalangan pelajar melalui program Coding at Schools. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran yang harus dipertimbangkan oleh pihak kerajaan dalam melaksanakan program ini, termasuklah penggunaan bahasa pengantar, kaedah pelaksanaan, keperluan tenaga pengajar dan juga peningkatan jurang antara bandar dan juga luar bandar. Jadi dalam zaman yang moden ini, Malaysia perlu menyiapkan generasi muda-muda dengan memperkenalkan perkara-perkara seperti ini supaya perubahan yang berlaku tidak memberi impak negatif kepada generasi sekarang seperti terkejut ataupun yang lain, lalu mengakibatkan Malaysia jatuh ketinggalan. Jadi saya boleh membuat kesimpulan cabaran ni sebenarnya banyak. Ada dalam aspek ekonomi yang menguntungkan orang kaya berbanding dengan orang miskin, yang menguntungkan negara, kerajaan, dan dalam aspek pendidikan juga. Kalau kita tak siapkan murid-murid ini kalau kita tak siapkan generasi muda pada masa kini, apa nak jadi dengan Malaysia kalau tiba-tiba terkejut dengan cara baru iaitu industri 4.0. Jadi kita boleh tengok banyak juga keburukan dan juga kebaikan dia. Jadi terima kasih kepada kedua-dua panel kita hari ini dalam kerana memberikan hujah-hujah yang sangat bagus. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada panel-panel kerana sudi hadir, sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Salam hormat, ceria selalu, akhir kalam. Orang cerita bersih, orang ceria bersih, orang kemas. Terima kasih, arigatou gozaimasu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih moderator dan Adriana, Zaid, tahniah saya ucapkan kerana berjaya melaksanakan forum ni. Agak saya menarik jugalah okey, walaupun pada permulaannya masih lagi kena belajar lah, tapi itu usaha yang baik lah. Tahniah saya ucapkan. Tapi nanti dulu ahli panel, saya ada beberapa soalan secara spontan. Ahli panel, saya nak tanya Zahid dulu. Zahid? Ya, cikgu. Okey, untuk melahirkan profesional, untuk memenuhi revolusi 4.0 memerlukan profesional. Jadi akan ada pekerja-pekerja bawahan yang tidak akan digunakan. Lebih lagi apabila kita menggunakan robot sebagai pengganti.
Jadi apa yang kita boleh buat terhadap pekerja-pekerja bawahan ni? Pandangan? Okey, yang bawah-bawahan ni sepertinya kan kalau kita lihat untuk robot membuat sesuatu bangunan itu kemungkinan mudah. Tetapi perkara ini juga memerlukan pemikiran daripada manusia untuk menjadikan sesebuah bangunan itu kukuh. Jadi dengan senang cakaplah mereka yang tidak bermahir ini dapat untuk menjadi kuli-kuli bangunan yang robot-robot tak mampu untuk lakukan. Sebab kemungkinan diorang ni hanya sebatas daripada teknologi dengan pemikiran yang terbatas. Sebab manusia ni kan mempunyai, kita kan telah dianugerahkan untuk mempunyai pemikiran yang di luar batas. Jadi perkara ini sangatlah penting untuk memajukan sesebuah negara. Tu je lah kot. Panjang sangat tu. Okey. Biasanya kita kalau jawab tu setakat 2 ayat. Okey, so ringkaskan. Okey, bagus. Jawapan tu bermaksud walaupun teknologi tu canggih dan sebagainya, kita masih memerlukan bantuan-bantuan manusia. Jadi maksudnya kita kena perbanyakkan lagi teknologi dan juga perbanyakkan lagi keperluan. Jangan kita sibuk kepada teknologi semata-mata hingga mengabaikan manusia itu sendiri. Okey, kepada Adriana tadi. Mana Adriana? Hilang. Mana? Sesi 2 ready Siapa lagi seorang tadi? Adriana kan? Where is it? Adriana hilang. Asal internet dia slow kot cikgu, dia terleft. Oh, the left. Okay, so terima kasih tim Maisha